Cabut lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang ketiga anjuran Masjid UK Perdana menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadhil Ustaz Muhaddi bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 175, iaitu Ustaz Mahdi membincangkan tentang isu doa kunut pada solat subuh. Mungkin bagi setengah orang tak perlu kot bincang apa yang keliru. Kunut subuh biasalah, kita memang baca kunut subuh. Tetapi ada di sana kekeliruan yang dibangkitkan oleh segolongan umat Islam sendiri yang menyebarkan kefahaman bahawa membaca kunut subuh ni adalah bid'ah, yakni bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Sehingga kan pernah satu orang buat posting di Facebook dia kata, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, akhirnya saya berjaya juga meninggalkan kunut subuh. Beria dia, seronok dapat tinggal kunut subuh. Ya, mungkin kalau dibuat posting, akhirnya berjaya berhenti isap rokok ke, ya, akhirnya berjaya bersenam setiap hari ke, okeylah. Tapi kenapa pula excited dia tu tidak baca kunut subuh sampai buat posting Facebook? Kerana rupanya orang ni telah diberi kefahaman kepada dia bahawa membaca kunut subuh itu adalah bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang berdosa kalau kita buat. Jadi bila tak baca, syukurlah, tinggal perkara yang berdosa. Begitu dalam pemikiran dia. Dan saya ada bercakap dengan brother Lim Joy Sun, mungkin sebahagian daripada tuan-puan pernah dengar nama beliau. Beliau aktif dengan IDT, Interaktif Dakwah Training atau something. Jadi beliau ada juga anggap imej beliau ni adalah imej Wahabi. Itu beliau ada bersembang dengan saya. Jadi dia kan orang baru masuk Islam. Jadi orang baru masuk Islam ni, dia mudahlah dengar apa yang orang Islam bagi tahu. Jadi dia diberitahu selama ni baca kunut subuh bid'ah. Dia kata 10 tahun baru dia tahu bahawa isu baca kunut subuh ni isu khilaf, dia kata.
Itu pun sebab dia mula terdedah kepada lectures yang disampaikan oleh satu orang tokoh dari Nigeria, iaitu Syekh Nuruddin Lemu. Jadi Syekh Nuruddin Lemu ni bagi talk pasal usul fiqh, bagi talk pasal maqasidus syariah. Jadi 10 tahun dia dibebani dengan kefahaman bahawa baca kunut subuh itu bid'ah. Bila dia belajar, bukanlah sebagaimana yang dia sangkakan. Ia hanya isu khilaf, iaitu isu yang mana para ulama tidak seia sekata di dalam menetapkan hukum berpunca daripada bagaimana mereka itu berinteraksi dengan dalil-dalil yang ada. Bahkan ada di daerah sinilah, di daerah Lembah Kelang ni, satu masa dahulu, satu orang tu dia begitu berpegang dengan pandangan dia bahawa baca kunut subuh ini adalah haram. Lalu dia pesan kepada imam, nanti kalau imam salat subuh jangan baca kunut. Tapi imam ni ada kebimbangan sebab memang selalu di tempat kita orang baca kunut. Jadi imam tanya kepada ustaz yang berkenaan, sekarang Masya Allah lah, sudah jadi orang terkenal lah ustaz ni. Jadi dia kata, habis nanti kalau jemaah tanya saya kenapa tak baca kunut, macam mana pula? Jadi dia jawab, alah imam cakap lah, imam lupa. Jadi dia ajar tuan imam suruh berbohong. Padahal berbohong tidak ada khilaf, haram. Kunut subuh ini khilaf antara sunat atau tak sunat. Ini yang dikatakan berlapang dada dengan perbezaan pandangan. Bila ulama berbeza pandangan, kita boleh lapang dada. Kalau hukum tu dah ijma', katakan semua ulama kata haram, itu tidak timbullah isu lapang dada. Kita kena cegah, kita kena larang, sebab sepakat perkara itu adalah haram. Sedangkan tidak demikian dengan isu baca kunut subuh ini, ia perkara yang ada ulama mengatakan hukumnya adalah sunat. Maknanya kalau kita baca dapat pahala, tak baca pun sembahyang masih sah lagi, tidak berdosa. Dan sebagian ulama berpendirian bahawa kunut subuh tidak sunat. Jadi kalau ikut pandangan ulama yang kata tak sunat, makanya tak payah baca. Tapi masalahnya ustaz, kalau kami tak baca, kami dituduh Wahabi. Tak ada. Dah lama orang tak baca kunut subuh. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali, sejak dulu lagi. Kita ada kawan-kawan kita dari India, dari Pakistan, memang kita tahu dia solat subuh tak baca kunut. Tak ada pula kita tuduh Wahabi. Isu Wahabi ini timbul apabila mereka yang berpendirian bahawa kunut subuh tu tak sunat, dia sibuk membid'ah-bid'ahkan. Bahkan terbaliknya, kawan-kawan kami yang belajar di India, dia bagi tahu golongan yang sama di India yang banyaknya mazhab Hanafi yang tak baca kunut, dia bawa naratif yang bertentangan pula. Dia kata yang sebenarnya sunnah adalah baca kunut subuh. Siapa tak baca kunut subuh, dia tinggalkan sunnah. Jadi sepertinya mereka ini suka mengambil pendirian yang berbeza dengan amalan masyarakat setempat. Seolah-olahnya sengaja nak buat berbeza daripada orang lain, menimbulkan perbalahan dan pertikaian, padahal bab kunut subuh tak perlu berbalah pun. Masing-masing yang bertaklid dengan mazhab masing-masing, silalah beramal dengan mazhab yang dia taklid. Tapi kita bukan nak ikut mazhab, kita nak ikut Nabi. Habis kamu ingat mazhab ikut siapa? Kamu ingat mazhab yang banyak-banyak tu ikut siapa? Mazhab yang banyak-banyak tu adalah kerana mereka berusaha untuk ikut Al-Quran dan Sunnah. Ada ayat Quran dan hadis yang maknanya jelas, tidak ada makna yang kedua. Maka ijma' ulama' menetapkan hukum. Tapi tidak jarang berlaku dalam sesuatu isu, jangankan kata hadis Nabi SAW, hadis kadang-kadang ulama' ni terima, dia nilai hadis ni sahih, maka dijadikan sandaran hukum. Ulama' lain, dia tengok ada masalah pada hadis ni, ada perawi yang bermasalah, jadi dia tak selesa nak ambil hadis tu sebagai sumber hukum. Itu cerita hadis. Ayat Quran tak timbul isu tu. Orang tak tanya, ni ayat Quran ni sahih ke dhaif? Tak ada. Ayat Quran semuanya yakin daripada Nabi SAW. Kerana ayat Quran tu secara mutawatir. Itu pun masih lagi berlaku khilaf. Kerana dalam memahami makna ayat Al-Quran, ada kalanya satu perkataan membawa lebih daripada satu makna.
Mungkin tuan-tuan masih ingat contoh yang pernah saya bawakan, ayat tentang iddah. Allah berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Orang-orang perempuan yang diceraikan oleh suami mereka hendaklah mereka beriddah selama 3 quru. Berlaku ijma', berlaku kesepakatan pada kalimah salasah. Salah satu tu memang maknanya dia 3. Jadi semua ulama berfatwa perempuan yang merdeka yang bukan hamba sahaya, iddah dia adalah 3 kali quru. Tak ada ulama kata 2 kali dah habis iddah, tak ada ulama kata 4 kali baru habis iddah, tidak ada. Sepakat mengatakan 3. Tetapi kalimah quru adalah kalimah mushtarak, kalimah mushtarakah. Perkataan yang dikongsi makna lebih dari satu makna. Salah satu makna quru adalah haid. Ya. Salah satu makna quru adalah haid. Dan makna yang lain, satu makna lagi adalah suci daripada haid. Perempuan datang haid dipanggil quru. Perempuan dia dah suci, dah lepas daripada haid pun dipanggil quru. Maka yang mana satu daripada 2 makna yang dimaksudkan dalam Al-Quran? Adakah Quran maksudkan suci atau Al-Quran maksudkan haid? Jadi oleh kerana makna tidak jelas, terpaksalah ulama-ulama mazhab ini bekerja lebih. Tak perlu dah nak kaji salah sah makna apa. Salah sah jelas maknanya 3. Tapi quru kena kaji. Macam mana? Pertama, para ulama merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang lain yang ada kaitan dengan isu ini, kerana ayat Al-Quran sesama ayat Al-Quran ada kalanya saling tafsir menafsirkan. Mana ayat Quran ni ditafsirkan oleh ayat Quran satu lagi. Yang kedua, para ulama merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana salah satu fungsi hadis adalah menerangkan makna Al-Quran. Yang ketiga, para ulama merujuk kepada kaedah bahasa Arab. Kenapa? Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab. Saya masih ingat ketika saya tahun 5 di UIA, untuk UIA law dia boleh 4 tahun dapat LLB. Kalau mahu tambah lagi setahun, tahun 5 dia panggil. Seluruh subjek diajar dalam bahasa Arab, 2 semester, subjek agama semua, subjek syariah, akan dapat degree yang kedua, LLB syariah. Jadi salah satu subjek yang diajar adalah ayatul ahkam. Ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitan dengan hukum. Saya masih ingat antara argumen yang dibawa oleh sebahagian para ulama untuk memahami kalimah quru adalah melihat kepada konsep adat dan ma'dud. Adat maknanya bilangan, ma'dud maknanya yang dibilang. Dalam kaedah bahasa Arab, adat dan ma'dud ni dia kena berbeza dari segi muzakkar muannas dia. Kan perkataan bahasa Arab ada muzakkar, makna perkataan itu dianggap male. Dan ada perkataan yang muannas, dianggap perkataan itu female. Jadi kalau bilangannya itu male, yang dibilang mesti female. Kalau yang bilangan itu adalah female, yang dibilang mesti male. Dia kena cross. Ya. Jadi ulama kaji sampai dia tengok salah sah. Quran sebut salah sata. Salah satu tu muannas, sebab ada ta marbutah, ta bulat di hujung tu. Kalau muzakkar salasun, tu muzakkar, 3 juga makna dia. Tapi salasun male, salah satu female. Maka yang dibilang mesti male, kerana salasah sudah female. Yang dibilang tu mestilah male. Jadi antara haidah, haid, dan at-tuhru, maka at-tuhru adalah male. At-tuhru maknanya suci. Haidah maknanya haid. Haidah tu female. At-tuhru male. Maka oleh kerana Quran sebut salasah, mesti maksud dia at-tuhru. Sampai macam itu ya. Ulama mengkaji, itu pun masih berlaku khilaf. Ulama mazhab Hanafi memahami quru dengan makna haid, keluar fatwa 3 kali haid sudah habis iddah. Sementara ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i memahami quru dengan makna suci. Keluar fatwa 3 kali suci baru habis iddah. Jadi mazhab sebenarnya ikut Quran hadis. Tapi ini yang menyebabkan berlaku mazhab. Ya, berbeza dalam memahami Quran dan hadis. Jadi berkaitan dengan doa kunut subuh, ya, soalan. Ada pendapat yang mempertikaikan membaca doa kunut pada rakaat kedua solat subuh. Bagaimanakah menangani permasalahan ini? Jawapan,
Menurut ulama Syafi'iyah, ulama yang mengikut manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, hukumnya adalah sunat ab'ad. Jadi sunat dalam solat ada sunat ab'ad, ada sunat hay'ah. Apa beza? Sunat ab'ad ni kalau kita tinggalkan, disunatkan kita sujud sahwi. Sementara sunat hay'ah, kalau kita tinggalkan, tidak sunat sujud sahwi. Misalnya orang tu meninggalkan tasbih dalam rukuk, dia tak baca. Subhana tu dia tak baca, tak perlu sujud sahwi. Ataupun dia tak baca a'udzubillah sebelum baca Fatihah, tak perlu sujud sahwi. Ataupun dia tak angkat tangan ketika takbir intiqalat, pun tak perlu sujud sahwi. Tetapi kalau dia meninggalkan doa kunut ataupun meninggalkan tahiyat awal, tahiyat akhir batal lah kalau tinggal, sebab itu rukun. Tahiyat awal sunat ab'ad, disunatkan dia sujud sahwi, itu maksud sunat ab'ad. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, hukum membaca kunut subuh adalah sunat ab'ad. Mana dalil? Kerana ulama bila menetapkan hukum bukan sesuka hati. Tinggal lagi kita mungkin tak tahu dalil, kita tak sampai dalil mereka kepada kita. Tapi kalau orang tu menganggap kamu ni nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Ada orang macam tu. Bila kuliah je, tuan-tuan nak ikut Nabi ke nak ikut ulama? Habis ulama ikut siapa bang? Kau ingat ulama ikut suka hati mereka? Kan ulama juga ikut Nabi. Jadi kalau ada ustaz yang cakap macam tu, kena diperbetulkan. Soalan tu tak tepat. Bila soalan dah tak tepat, jawapan lagi mengapu. Ada pula tanya nak ikut Nabi ke nak ikut ulama, orang Islam pasti ikut Nabi. Soalan yang tepat dengan realiti adalah nak ikut Nabi mengikut kefahaman para ulama atau nak ikut Nabi mengikut kefahaman kamu sendiri. Itu je beza dia. Kadang-kadang orang tak faham beza tu. Bagi dia, yang dia faham itulah yang Nabi kata. Yang ulama faham tu bercanggah dengan yang Nabi kata. Kan? Macam Ustaz Muhib Khawli yang baru difatwakan sesat. Ajaran dia sesat lagi menyesatkan oleh Jabatan Mufti Negeri Terengganu. Masa awal-awal dia berubah. Kan dia dulu rajin kuliah di Lembah Kelang ni. Di surau sebelah rumah saya pun beliau pernah kuliah. Saya nampak okey je. Tak ada masalah pun kuliah dia, biasa je. Tetapi 2020, dia mula kelihatan perubahan dia. Jadi antara isu awal yang dia sibuk bising-bising adalah isu bid'ah. Dia kata tidak ada bid'ah hasanah. Jadi ulama-ulama yang membahagikan bid'ah kepada dua, ada bid'ah yang hasanah, perkara baru yang tidak bercanggah dengan syarak, dan bid'ah sayyi'ah, perkara baru yang bercanggah dengan syarak. Dia kata orang ini macam nak mengaku dia lebih pandai daripada Nabi. Nabi SAW dah bagi tahu kullu bid'atin dalalah, setiap perkara bid'ah itu sesat. Tiba-tiba orang tu kata tak betul tu ya Rasulullah. Tak betul yang Rasulullah cakap tu. Ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah tak sesat. Dia dah bagi gambaran macam itu. Seolah-olah ulama ni merasakan mereka lebih pandai daripada Nabi. Na'udzubillah min zalik. Tak mungkin. Yang berlaku adalah para ulama memahami kalam Nabi berdasarkan dalil-dalil secara keseluruhan, lalu mereka keluarkan kefahaman bahawa bid'ah terbahagi dua. Kamu Ustaz Muhib ambil satu hadis saja, wa kullu bid'atin dalalah, kamu tak suluh hadis itu dengan ayat Quran, kamu tidak suluh hadis itu dengan hadis-hadis yang lain, kamu tidak faham hadis itu dengan asar pegangan para sahabat, kamu kata semua bid'ah sesat. Jadi beza antara kamu dan ulama, bukan ulama nak lawan Nabi, kamu seorang ikut Nabi, bukan. Ulama ikut Nabi, kamu pun cuba nak ikut Nabi, tapi ulama faham kalam Nabi dengan kefahaman yang tepat, kamu faham kalam Nabi dengan kefahaman yang salah. Itu je beza dia. Jangan perasaan kamu ikut Nabi, ulama nak lawan Nabi, akhirnya difatwakan sesat. Bukan sebab itulah. Ada sebab-sebab yang lain, boleh baca fatwa 16 November yang lalu. Ada Jabatan Mufti Negeri Terengganu perincikan kenapa mereka memfatwakan bahawa ajaran beliau sesat lagi menyesatkan. Katanya beliau nak saman Jabatan Mufti Terengganu, silakanlah, nak saman boleh. Menang belum tentu. Kerana kan mahkamah ia berdasarkan undang-undang dan berdasarkan bukti. Baik. Jadi ini dalil dia. Iaitu hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata,
anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim summa taraka fa amma fi subhi falam yazal yaknutu hatta faraqa dunya. Sesungguhnya Nabi SAW baginda berkunut, membaca doa kunut lah selama sebulan. Yad'u alaihim. Ini kita cara nak faham bahasa Arab. Kalau alaihim berarti yang against them, sesuatu yang negatif ya. Tapi kalau lahum, yad'u lahum, kalau kita terjemah doa buat mereka juga. Yad'u alaihim, doa buat mereka. Yad'u lahum, doa buat mereka. Tapi bahasa Arab dia tak sama. Yad'u alaihim maknanya kita doa keburukan untuk mereka. Kalau yad'u lahum, kita doa kebaikan buat mereka. Jadi dalam hadis ni, yad'u alaihim, Nabi SAW mendoakan kecelakaan. Kecelakaan itu kenapa pula Nabi doakan kecelakaan? Iaitu berlaku peristiwa sekumpulan daripada kabilah Arab membunuh lebih daripada 70 orang sahabat Nabi SAW. Padahal Nabi SAW dah bagi layanan yang baik. Mereka datang dalam keadaan mereka tak sihat. Jadi Nabi bagi layanan yang baik. Tiba-tiba bila mereka dah ni, mereka bunuh sahabat Nabi. Jadi kerana Nabi SAW melihat perbuatan yang kejam daripada kabilah Arab ini, Nabi mendoakan kecelakaan kepada mereka sebulan. Lepas tu Nabi berhenti. Kenapa Nabi SAW berhenti? Kerana turun wahyu melarang. Ya, Allah tidak bagi Nabi SAW mendoakan kecelakaan. Jadi bayangkan, yang Nabi doakan kecelakaan tu orang yang bunuh sahabat. Kita kalau setakat beza parti, tak payahlah doakan kecelakaan pada orang yang beza parti dengan kita. Orang Islam kot, mengucap dia kalimah syahadah, sembahyang jemaah dengan kita. Hanya kan dia dalam pilihan raya dia undi parti lain. Dan yang mengundi-undi ni bukannya sebab dia nak jadi teruk. Dia ingatkan yang diundi itu boleh bawa kebaikan, sebab tu dia undi. Saya tak percaya orang mengundi, aku undi dia ni biar dia buat benda yang tak elok. Aku undi dia ni biar dia jahanamkan negara. Tak ada. Dia percaya orang itulah yang terbaik, dia undi. Kita tak setuju dengan dia. Tak apa, hak kita. Tapi jangan sampai Allahumma hazimhum wasallit alaihim qalban min kilabik. Kalau nak doa untuk Zionis Israel yang membunuh orang Islam, tak apa lagi. Tapi dalam kes ini Allah tak bagi. Lalu Nabi berhenti. Nabi taat kepada perintah Allah Ta'ala. Nabi sudah tidak berdoa lagi, tak doa kunut lagi. Adapun dalam solat subuh, baginda tidak putus-putus berkunut sehinggalah baginda meninggal dunia. Jadi yang the second part of the hadis tu jelas, on the point, bahawa kalau kunut subuh Nabi tak pernah tinggal. Maknanya yang Nabi tinggal tu kunut nazilah tadi. Kunut yang mendoakan kecelakaan kepada orang yang bunuh sahabat, yang tu Nabi tinggalkan. Tapi kalau kunut subuh jelas, ini maknanya soreh. Dah jelas macam ni, kenapa ada khilaf lagi? Itu soalan dia. Dah jelas kot. Sebab tidak semua ulama menerima hadis ini sebagai kuat. Mereka melihat hadis ni tak kuat. Ada hadis lain yang lebih kuat yang menunjukkan bahawa Nabi tak baca kunut subuh. Itu punca khilaf. Kalau ulama nilai hadis ni semuanya kuat, selesai masalah. Tapi ada orang tak faham. Dia kata, mujurlah saya belajar hadis, dia kata. Ni hadis ni memang seolah-olahnya memang adalah kunut subuh sebab Nabi tak pernah tinggal. Tapi mujurlah saya belajar hadis. Rupanya kalau hadis ni diriwayat oleh si fulan dari si fulan, kata ulama sekian, itu menunjukkan hadis itu dhaif. Jadi mujur saya belajar hadis, jadi saya tahu. Bukan macam itu. Bukan kamu seorang je belajar hadis. Ulama-ulama Syafi'iyah tu semua pakar-pakar hadis. Tetapi ijtihad ulama tadi yang mengatakan kalau si fulan meriwayat daripada si fulan hadis menjadi dhaif, itu ijtihad dia. Itu penilaian dia. Penilaian seorang ulama mujtahid tidak membatalkan penilaian ulama mujtahid yang lain. Al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak terbatal dengan ijtihad yang lain. Kalau sesama mujtahid pun tidak saling membatalkan, kamu yang bukan mujtahid, kamu tidak boleh membatalkan. Maka kekallah isu ini sebagai isu yang khilaf. So your opinion doesn't matter. Doesn't make any impact. Kamu bukan mujtahid.
Bahkan ulama mujtahid pun beza dengan pandangan ini. Imam Abu Hanifah tak setuju kalau kunut subuh sunat. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala murid Imam Syafi'i, mengaji dengan Imam Syafi'i, hormat sangat dengan Imam Syafi'i, sering mendoakan Imam Syafi'i, pun tidak sependapat. Itu pun ijtihad dua orang ulama hebat ini tidak membatalkan ijtihad Imam Syafi'i. Masing-masing mujtahid. Ijtihad Imam Syafi'i juga tidak membatalkan ijtihad Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kekal masalahnya masalah khilaf. Baik. Keterangan. Melalui hadis ini, doa yang ditinggalkan oleh baginda SAW itu bukan kunut subuh, tetapi kunut nazilah. Bukannya doa kunut biasa yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' fi salati subhi fi raq'ati saniyati rafa'a yadayhi fayad'u bihadha ad-du'a Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih." Yang ini kadang-kadang Imam Arab pun tersalah panjang ya, sebab dah terbiasa dengan rentak. Kan Allah mahdini fiman hadait wa afini fiman afait, itu panjang kan, afait. Jadi setengah imam dia baca Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, kan sedap macam tu. Tak, yang hadait dia tidak ada alif. Ya, hadait pendek. Allahumma hdini fiman hadait, bukan hadait, tidak. Baik, itu sampingan saja. Adalah Nabi SAW apabila baginda mengangkat kepala baginda daripada rokok dalam solat subuh, maknanya i'tidal. Fi raq'ati saniyati, iaitu rakaat yang kedua. Jangan kunut siap-siap rakaat yang pertama, belum lagi. Ikut hadis, rakaat yang kedua. Lalu baginda mengangkat kedua-dua tangan baginda. Lalu baginda berdoa dengan doa ini, Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Ila akhirih maknanya sampai habislah, panjanglah. Yang baca sendiri pun bahaya juga. Nanti angkat tangan, Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Ila akhirih itu maknanya panjang lagi. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Jadi ini menjelaskan lagi bahawa kunut subuh diamalkan oleh Rasulullah SAW. Habis kata Nabi tinggal, tak, itu kunut nazilah. Pendapat ulama, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab majmu'nya, mazhabuna, pegangan kami, pandangan kami adalah, yakni mazhab Syafi'i, yustahabbul kunutu fiha, disunatkan kunut pada solat subuh, sawa'un nazalat alam tanzil, sama ada berlaku sesuatu yang menyebabkan nak baca nazilah ataupun tak berlaku. Kalau subuh baca. Adapun kalau solat lain, kalau tak ada nazilah tak perlu baca. Kan ada sesetengah masjid, saya tak pasti masjid ini buat atau tidak, sembahyang zuhur baca kunut juga, asar pun baca kunut, maghrib juga baca kunut, isyak juga baca kunut pada rakaat yang terakhir. Mana kalau isyak rakaat keempat tu baca kunut. Itu nazilah. Kerana mengenangkan kita ni sekarang ni sedang ditimpa musibah, orang-orang Islam dibunuh di Gaza. Jadi kita itu berdoa nazilah, minta Allah tolong, bantu, lepaskan mereka daripada musibah yang sedang melanda mereka. Tapi kalau tak berlaku, stoplah. Katalah lepas ni orang-orang Gaza tidak lagi diserang, dah kembali kepada kehidupan normal. Tak baca lagi lah nazilah tu. Tapi subuh tidak. Berlaku sesuatu kejadian atau tidak berlaku, maka sunat baca kunut subuh. Wa bihaza qala aksarus salaf. Jadi golongan yang anti kunut subuh ni kadang-kadang mereka kata ikut salaf. Cuba lihat kalau Imam Nawawi menerangkan bahawa membaca kunut subuh ini adalah pegangan majoriti salaf. Majoriti generasi salaf berpandangan bahawa sunat baca kunut subuh. Wa man ba'dahum, dan ulama-ulama selepas mereka. Au kasirun minhum. Jadi Imam Nawawi tone down sikit. Orang kata, ya ke majoriti berpandangan macam tu? Kata Imam Nawawi, sama ada majoriti atau ramai. Kalau tak majoriti pun ramai yang berpandangan sunat baca kunut subuh. Siapa tu? Wa mimman qala bihi Abu Bakr as-Siddiq wa Umar bin Al-Khattab wa Utsman wa Ali wa Ibn Abbas wal Barra bin Azib radhiyallahu anhum.
Antara yang mengamalkan baca kunut subuh ni adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Al-Bara' bin Azib. Moga-moga Allah redha kepada mereka semua dan Allah telah meredai mereka semua. Jadi, kalaupun kamu nak taklid mazhab yang kata tak sunat, ini kan hebat-hebat orang-orang yang membaca kunut subuh ni, tak perlulah jadi isu untuk bergaduh. Kamu tak baca, kamu punya pasal lah. Ya, kalau mazhab Syafi'i pun masih kata salat dia sah. Cuma pahala kuranglah, tinggal benda sunat. Kalau mazhab Hambali, Hanafi tak ada masalah pun. Tak perlu bergaduh, benda khilaf ya. Syekh Jadul Haq Ali Jad Al-Haq, salah seorang Syekhul Azhar, mengatakan dalam kitabnya Al-Qunut Baina Syar'iyyah wal Bid'ah. Membaca doa kunut antara pendapat yang mengatakan masyru' dan yang mendakwa bahawa ia adalah bid'ah. Kata beliau, faman qanata fi salati subhi ba'da ruku'i faqad ittaba'a sunnatan walidatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca doa kunut pada salat subuh selepas bangkit daripada rukuk, maka dia telah mengikut sunnah yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ittaba'a ashabuhu min ba'dihi, dan sunnah ini diikut oleh para sahabat baginda selepas daripada baginda. Wa amila biha a'immatun mujtahidun, dan telah diamalkan oleh imam-imam mujtahid, wa fuqahaun, dan ahli-ahli fiqh, wa muhaddisun, dan ahli-ahli hadis. Jadi tidak ada masalah kawan kita yang mazhab Hanafi Hambali tak baca kunut, kita tak perlu kacau mereka, dan mereka yang berdirian tak baca kunut tidak perlu kacau kita. Harmoni. Kita boleh berbeza dalam perkara-perkara furu', perkara-perkara cabang macam ini. Jangan perkara asas. Macam saya baru ni dijemput berforum di UIA, lama tak cakap orang putih. Oh, forum malam tu kena cakap orang putih balik. Dulu masa lecturer UIA memang lecture dalam bahasa Inggeris. Jadi kat situ bercakap tentang religious pluralism. Ada dakwaan menggunakan label religious pluralism ni, semua agama secara esoterik, secara internal sama. Yang berbeza tu hanya exoterik, yang luaran je nampak berbeza. Orang Islam nampak semayang macam ni, Yahudi semayang macam ni, Kristian semayang macam ni. Hakikatnya agama tu sama. Ini tidak boleh diterima. Kerana mereka berbeza pada perkara asas. Saya bagi contoh, orang Islam yang memuliakan Nabi Isa alaihissalam sebagai seorang rasul masih tidak dikira beriman. Still a non-believer di sisi Kristian. Dia kena anggap Nabi Isa itu ada divinity, ada ciri ketuhanan, baru dia itu believer. Bagi kita kalau dah macam tu musyrik. Kalau sampai kata Nabi Isa itu ada ciri ketuhanan, syirik. So macam mana nak kata sama? Macam mana nak kata belakang dah ada lah, kamu Kristian ke Islam ke, kita semua agama kita betul belaka. Mana ada macam tu? Makanya kalau ada non-Muslim pun dalam majlis, tak perlu kita kata masing-masing berdoa lah, ikut cara masing-masing. Tak perlu. Kita hanya suruh orang Islam berdoa. Tak perlu suruh dia berdoa cara masing-masing. Maknanya kita menyuruh dia buat benda yang syirik. Dia berdoa pada yang bukan Tuhan. Syirik. Soal dia nak buat tu lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu dan bagi aku agama aku. Tapi jangan pula kita suruh dia. Sebab tidak sama. Tapi di sini tidak ada masalah. Kerana perbezaan itu hanya pada perkara-perkara ranting saja, perkara-perkara cabang saja. Habis tu yang kata Nabi tinggal, perbincangan hadis yang mengatakan Nabi SAW tidak kunut. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, annahu alaihi salam qanata fi salati fajri syahran summa tarakahu, bahawa baginda SAW berkunut dalam salat fajar, yakni salat subuh, selama sebulan. Kemudian bagi dia meninggalkannya. Komentar. Sepintas lalu, hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini, bahawa Nabi tidak berkunut selepas sebulan. Dan hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu Nabi berkunut sehingga wafat, seolah-olahnya ada contradiction, ada pencanggahan. Jadi dalam menepani hadis yang zahirnya ada pencanggahan, ulama ada seni dia. Dipanggil at-taufiq bainal al-adillah, ya. Reconcile antara hadis-hadis ataupun dalil-dalil yang zahirnya kontradiktori. Zahir saja. Hakikat tak mungkin wahyu sama wahyu kontradiktori.
Jadi ini namanya tariqatul jam'i wat taufiq. Kaedah menghimpun dan menselarikan. Maka difahami bahawa hadis Ibn Mas'ud tidak melarang kunut solat subuh. Dalam kaedah usul fiqh ada disebutkan yuqaddamul musbitu 'alan nafi listimalihi 'ala ziyadati ilmin. Satu menetapkan ada kunut subuh. Satu dalam hadis ni tak ada, tak sebut berkunut subuh. Nabi tinggal lepas sebulan. Maka macam mana nak buat? Didahulukan yang menetapkan berbanding dengan yang menafikan. Kerana yang menetapkan tu ada lebih ilmu berbanding dengan yang menafikan. Contoh untuk kita faham kaedah ini. Misalnya orang tanya, Tuan Haji tu tadi ada datang tak kuliah subuh pagi ni? Jadi seorang kata tak ada, tak datang. Seorang kata datang. So nak dahulukan yang mana? Dahulukan yang kata datang. Sebab yang datang tu dia tahu, dia nampak. Yang kata tak datang, dia tak nampak, dia tak ada ilmu. Ilmu bahawa orang tu datang tak ada. Sebab dia tak nampak, dia kata tak ada. Dia tak datang. Yang seorang dia kata ada, dia datang. Duduk sebelah saya. Didahulukan yang kata ada tadi. Kerana dia ada ilmu yang tidak ada pada orang yang menafikan. Itu konsep dalil ini atau kaedah ini. Ini bermakna dalil yang mengisbatkan, yang menetapkan adanya sesuatu perkara hendaklah didahulukan daripada yang tidak mengatakan ia ada. Kerana dalil yang menjelaskan ada perkara tersebut menunjukkan hujah yang lebih kuat. Oleh itu, dalil yang mengatakan Nabi SAW ada berkunut hendaklah didahulukan daripada hadis yang menunjukkan sebaliknya. Bahkan ada riwayat yang seorang sahabat bila ditanya oleh anak dia tentang kunut subuh, dia kata, ya bunai, bid'ah, dia kata. Itu bid'ah. Tak ada, itu benda baru. Maknanya menafikan. Tetapi kalau kita nilai dari segi taufik antara dalil-dalil, kemungkinan bahawa sahabat tersebut lupa ada. Sahabat bukan maksum daripada lupa. Lupa ni boleh berlaku kepada sahabat. Walaupun dari segi adalah, sahabat semua adil. Tapi dari segi lupa, sahabat boleh lupa. Kenapa kata dia lupa pula? Sebab apa yang dia cakap bercanggah dengan dalil lain. Banyak riwayat lain menunjukkan Nabi berkunut. Tiba-tiba dia kata tak ada. Dia tu penilaian dalam mazhab kita. Adapun mazhab lain, mazhab Hanafi berpendirian tidak disunatkan. Mereka berkunut juga. Orang mazhab Hanafi ni bukan tak ada kunut, ada. Tapi kunut dia pada solat witir. Kita pun ada solat witir. Kita solat witir hanya lepas paruh Ramadan. Baru kita kunut solat witir. Tapi kalau mazhab Hanafi, bila-bila masa pun solat witir, dia akan kunut. Jadi ada kunut tapi bukan kunut subuh lah. Kunut subuh bagi mereka tak sunat. Mazhab Maliki sama macam mazhab Syafi'i daripada segi sunat. Sunat kunut subuh. Tapi beza. Kerana mereka kunut sebelum rokok. Dan dengan perlahan tanpa mengangkat tangan. Jadi kalau dia mazhab Maliki, kita pun tak perasan dia kata dia kunut subuh juga. Kerana pertama dia kunut sebelum rokok. Dan dia baca doa tu perlahan. Dan dia tak angkat tangan. Jadi dari segi konsepnya, masih lagi mereka kata sunat. Tapi dari segi pelaksanaan, berbeza dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Hanbali mengatakan tidak disunatkan. Jadi sebab tu kalau kita sembahyang di Makkah, kita dapati imam tak baca kunut. Kerana yang dominan di Makkah adalah mazhab Hanbali. Dari segi fiqh dia, mazhab Hanbali. Habis tu kita tak boleh baca, boleh. Boleh kalau nak baca, tapi untuk tak jadi kecoh, tak jadi orang rasa lain macam, tak payah angkat tangan. Yang sunat ab'ad tu doa. Angkat tangan tu sunat hai'ah je. Jadi kita boleh baca, tapi tak sempat. Saya perasan imam di sana, ada sebahagian mereka tu macam lama iktidal dia. Wallahu a'lam, mungkin dia pun tahu ada di kalangan makmum dia tu yang bermazhab Syafi'i baca kunut. Jadi boleh baca. Doa kunut ni antara benda sunat yang kalau imam tinggal kita boleh buat. Ada benda sunat kalau imam tinggal kita tak boleh buat, kita kena tinggal. Contoh tahiyat awal. Kalau imam tinggal tahiyat awal, kita tinggal. Apa beza? Kerana tahiyat awal ni something yang dibuat khusus, sedangkan kunut subuh ni hanya iktidal tu akan jadi lebih panjang.
Maka untuk sesuai, kita boleh baca kunut yang pendek saja. Kerana kunut ni ada elemen doa, ada elemen puji dan ada selawat. Itu elemen kunut. Ada doa, ada puji Allah, ada selawat. Jadi kalau masa tu pendek, imam tak baca, kita nak baca. Kita tak nak baca pun tak apa. Masih sah. Tapi kita nak baca, kita tak nak tinggal sunat. Ya? Maka kita baca doa kunut yang pendek. Contoh, Allahumma ghfirli ya ghafur. Ya Allah, ampunkanlah saya. Ya, itu ada elemen doa. Ya ghafur, wahai yang maha pengampun, tu elemen puji. Kemudian wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Akbar bersama dengan imam. Boleh. Ya, kalau kita nak buat kunut begitu, tidak perlu angkat tangan pun tidak masalah. Wallahu alam. Next, insya-Allah kita akan lihat isu qada salat. Lah, qada salat pun ada isu ke? Tinggal salat qada je lah. Ada isu bila ada orang menyebarkan kononnya yang wajib qada tu kalau tak sengaja. Kalau sengaja tak wajib qada. Oh, macam tu pula. Kalau anak kita duduk di asrama, di universiti, yang anak kita katakan jenis yang rajin sembahyang. Jadi dia bangun awal salat subuh di masjid universiti. Balik pada masjid, masuk asrama, tengok kawan sebilik masih tidur. Ya. Tak bangun subuh. Tanya, korang tak bangun subuh ke? Yang seorang tu jawab, saja aku malas. Ya. Yang seorang lagi jawab, aku tak sedar. Aku tertidur, tak sedar apa. Ya. Yang kau yang tak sengaja tadi, kau bangun, qada. Kau yang sengaja tak apa. Tak payah qada. Kau taubat je lah. Bukan macam itu. Ya, nanti akan kita bincangkan insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyati ila izzit ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.